السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sahaja jemaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Jadi malam ni kitab kita kitab Sulamul Mubtadi, muka surat 31. Betul lah? 31 itu yang saya tanda lah. Berkenaan dengan taharah. Tajuk dia bersuci. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, bermula syarat taharah, hendaklah ada ia Islam dan hendaklah ia tamyiz. Dia orang Islam dan dia orang tamyiz. Sebab taharah ni kena niat. Kalau orang kafir ambil ismayang mana sah? Dia niat tu syarat dia. Pertama dia mesti Islam. Orang kafir mandi wajib tak sah. Dia kena niat kerana Allah, betul tak? Nampak? Jadi dia mesti Islam untuk taharah. Dan hendaklah tamyiz. Tamyiz ni makna dia hendaklah dia orang yang cerdik. Dia tak sebut baligh, tamyiz. Dia panggil mumayyiz. Kalau orang ni mumayyiz lah. Mumayyiz tamyiz tu sama. Berakal. Berakal ni dia lain sikit tuan-tuan. Dia tamyiz ni dia maksud dia boleh membezakan. Dia merujuk pada mumayyiz dan mumayyiz. Dan dia beza sikit lah. Sebab mumayyiz ni kalau berakal ni kita nak beza dengan orang gila, betul tak? Dengan orang gila. Tamyiz ni maksud dia boleh membezakan. Dia biasanya umur mumayyiz ni dia nak rujuk pada umur juga ni. Nak rujuk pada umur. Kanak-kanak mumayyiz ni kalau 7 tahun. Kalau kanak bawah 7 tahun dia belum lagi mumayyiz. Kanak-kanak tu dia boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk, yang manfaat dan bahaya. Ada budak-budak, ada setengah budak-budak dia tak pandai beza kan. Kadang-kadang benda tu sakit, benda tu bahaya, pisau tajam, kadang dia tak pandai dia main. Ataupun makanan yang dah rosak dengan tak rosak, makanan yang bahaya pada kesihatan, kadang dia tak pandai nak beza lagi. Tamyiz ni maksud dia mumayyiz, umur mumayyiz. Dia boleh membezakan antara baik dan buruk. Disebut pada maksud dia kalau budak tu, kalau makna dia kalau umur budak tu bawah 7 tahun, contohnya 6 tahun, tak boleh lah bagi mandi jenazah. Jenazah ni orang yang nak niat, dia kan niat untuk jenazah taharah. Itu masuk umur tamyiz. Baik. Dan termasuk dalam tamyiz ni makna dia berakal, termasuk dalam itulah. Dan ketiadaan yang menegahkan sampar air kepada anggota yang dibasuh daripada getah dan lilin dan duri yang besar, sekira dicabut ada bekas lubangnya dan kapur lainnya. Maknanya bila kita ambil ismayang, jangan ada benda yang menghalang, yang mencegah. Antaranya disebut dalam ni getah. Getah memang halang lah. Kalau getah apa melekat kan, air tu tak sampai. Ataupun lilin juga menghalang air. Ataupun duri yang besar, kalau dicabut ada lubang. Contohnya ada duri besar, tercucuk. Bila kita cabut, dia ada bekas lubang. Lubang tu sebenarnya kena sampaikan air. Tapi kalau dia luka, dia berbahaya, kita kena tutup lah. Lepas tu kita kena tayamum.
Betul tak? Kita basuh atas dia dan kemudian kita tayamum. Jadi jangan biarlah kalau ada duri-duri yang tercucuk ni kita cabut sampaikan air di bawah dia. Duri yang paku ke, kalau paku, tapi biasanya kalau kita luka ni tuan-tuan, kita mesti tutup, dia tak boleh kena air. Kita akan tayamum lah tuan-tuan. Mandi wajib, mandi kena tuan-tuan, tapi tempat yang tak boleh sampaikan air tu kena tayamum. Faham no? Baik, kemudian dan kapur lah, dan lainnya semua benda lah yang menyebabkan terhalangnya air wuduk. Kalau pen tak menghalang, termasuklah dakwat yang apa, yang kita mengundi itu kan, kita celup jari kan, dakwat itu pun sampai. Cara dia macam mana kita nak tahu? Mudah saja. Kalau kertas, kalau ada pen dekat kertas tu, kita celup air, dia akan kembang. Nampak tak? Maksudnya dia menyerap air. Sama juga cat ada yang menyerap air, ada yang tak. Kalau cat batu ni menyerap air. Tidak, sebab tu kalau rumah kita banjir, air boleh tembus. Tapi cat yang boleh menghalang air adalah cat besi. Cat besi dia halang air, sebab tu dia supaya besi tu tak karat. Cat besi kan, dia menghalang air kalau kena tangan kita. Apa lagi yang menghalang air? Gam memang halang air. Terutamanya gam apa? Gam gajah. Gam 3 second tu, itu melekat tu memang kuat. Gam pipe, kalau buat kerja pipe, gam pipe memang halang air. Sebab tu bila kita buh gam pipe, air dia tak boleh keluar, pasal gam tu dia menghalang air. Kalau kita buat kerja pipe kan banyak, kalau boleh jaga-jagalah, kadang-kadang kita terkena tangan. Gam tu menghalang air, gam pipe. Dah apa-apa lagi lah tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan, kalau kita contohnya lah, kita dah ambil semayang, habis dah tengok-tengok ada gam, kita wajib ulang ke? Tak. Kita wajib basuh tangan saja. Muka dah terangkat hadas je, boleh lah. Kita basuh, buang gam tu balik, kita start basuh balik tangan dan sambung balik lah tangan, kepala, kaki. Sebab bila tangan tak sah sapu kepala. Sapu kepala mesti setelah basuh tangan. Maknanya dah ambil semayang, dah habis main masjid, tengok-tengok ada gam kat tangan, buang gam tu, kikis buang. Lepas tu sambung basuh tangan saja. Niat ambil uduk lah. Niat ambil uduk, basuh tangan. Muka tak perlu dah, pasal muka hadas dia dah terangkat. Basuh tangan, lepas tu sapu kepala, telinga sunat, kemudian kaki. Sudah. Tapi kalau nak ulang pun boleh. Tidakkan boleh saja, tak ada masalah, boleh. Sama juga mandi wajib. Dah habis mandi wajib apa semua, dah nak semayang apa semua, dah kita semayang apa, katakanlah ada 2-3 jam dah, baru tengok kat tapak kaki ada apa, ada gam, tak pun ada lilin ke, tak pun ada apa benda lah tuan-tuan, yang menghalang air tuan-tuan. Sampai ada yang kata nasi menghalang, saya tak pastilah tuan-tuan, sebab nasi kalau kita rendam dia kembang juga, betul tak? Ada setengah orang nasi kalau pijak dia kata menghalang air. Saya tak pastilah tuan-tuan, ikut ijtihad lah. Dulu ada orang kata pen menghalang air kan, ada. Tapi sekarang pen memang tak menghalang air ya. Pen tak menghalang air. Ada kata nasi, tapi nasi bila kita rendam dia kembang, maknanya dia menyerap air sebenarnya. Dia menyerap air. Tak tahulah, ada orang kata pijak nasi menghalang air. Wallahu alam tuan-tuan. Ikut ijtihad tuan-tuan lah. Ijtihad tuan-tuan. Baik, tapi kalau rasa ni basuhlah. Kita tengok, katakanlah bawah tapak kaki kita ada gam contohnya lah, gam gajah ke, macam mana nak mandi, nak ulang mandi boleh. Tapi kalau tuan-tuan tak ulang mandi pun tak apa, tuan-tuan buang gam tu, tuan-tuan basuh kaki, niat mengangkat hadas besar. Sebab yang ni semua dah terangkat, seluruh badan kita ni bila kena air dah terangkat hadas besar. Yang tak terangkat mana? Kaki saja, tapak kaki tu. Jadi kita angkat, kita basuhlah dengan niat mengangkat hadas di situ. Angkat hadas besar. Hadas besar ni wajib kita ratakan seluruh badan. Tapi biasanya kita mandi lain. Ada orang kan mandi lain, terpulang lah. Kalau rajin boleh je, bukan tak boleh. Tapi memadai sekadar basuh kaki, sebab hadas lain sudah terangkat. Dia kira mana yang dah kena terangkat hadas, boleh lah. Dia begitu. Baik, terangkat tu. Dan dia tak diwajibkan berterusan. Boleh je katakanlah tuan-tuan mandi wajib, mandi air yang stop, baru basuh separuh, bawah belum, atas ni belum dah, bawah pinggang belum,
Ayak tak ada. Allah, tuan-tuan daripada pagi tak ada. Daripada pukul 8 pagi tuan-tuan duduk tunggu pukul 4 petang. Macam mana tuan-tuan nak mandi lain? Boleh mandi lain, tapi dah terangkatnya atas tu, hadas dia dah terangkat. Tuan-tuan nak ulang boleh, tak ada masalah. Katakan tuan-tuan sambung balik je mandi kan. Niat bila dah ada ayak pukul 3 nanti, tuan-tuan niat angkat hadas besar, basuh separuh lah. Niat tadi kan dah terputus, tapi tak batal sebab yang tadi dah terangkat. Yang dah kena air dah terangkat hadas. Boleh dia kira macam tu, dah terangkat hadas. Jadi nanti niat balik mandi wajib, tuan-tuan basuh yang belum lagi. Faham tak? Sama juga tuan-tuan ambil sembahyang kat rumah, basuh-basuh muka. Air yang habis, tuan-tuan start motor main masjid. Sebelum sampai masjid tu menyembang dulu kat kedai bla 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 bla. Sejam baru sampai masjid. Tuan-tuan sambung basuh tangan. Boleh tak? Boleh. Pasal dia terangkat di wajah. Cuma janganlah masa tu tuan-tuan terkentut. Terkentut tak boleh boleh tak pun tak mandi wajib tadi dah separuh. Lepas tu dah sementara tunggu ayak, terkeluar pula air mani contohnya lah. Tak boleh kena ulang lain lah. Boleh lah. Baik. Kemudian dan mengalir air pada segala anggota wajib. Air itu kena mengalir, maknanya dia basuh. Ini merujuk kepada wuduk dan mandi. Tapi air wuduk bukan semua yang macam tu. Bukan semua. Kalau mandi ya wajib mengalir. Kita simbahkan air kena mengalir, air kena banyak lah. Kalau wuduk yang sapu 2 sapu. Apa dia? Muka dan bukan muka, kepala dan telinga. Sebab tu kita tak basuh kepala. Kalau basuh kepala tu ambil basuh. Mandi tu basuh. Kita sapu betul tak? Kita pun bila sapu, kita celup tangan, kita sapu kan. Kita tak pekup air macam ni kan. Buat macam ni. Kita taklah pekup air macam ni. Lepas tu kita bubuh. Itu nama dia basuh. Sah aja bukan tak sah. Kalau dia minta sapu tapi tuan-tuan basuh, sah. Tapi kalau dia suruh basuh tuan-tuan sapu, tak sah. Contoh muka wajib basuh, tuan-tuan masuk tangan. Sebab tu bila basuh muka kita kena pekup, betul tak? Bau air tu mengalir. Basuh tangan, air kena mengalir. Jangan tuan-tuan buat macam sapu kepala tu. Ambil suar tangan tangan macam ni, buah dalam kolah, lepas tu selap macam ni. Yang tu tak boleh. Yang itu sapu tu hanya kepala dan telinga. Tapi kalau tuan-tuan tengok ada orang ambil air sembahyang, dia tak basuh kaki, dia sapu kaki. Itu Syiah. Tak ada keraguan tuan-tuan. Nampak macam tu Syiah, itu je. Macam mana saya tahu? Saya mengaji, saya tahulah tuan-tuan. Kita tahu fiqh dia lagu mana. Kalau kita basuh kaki juga kena basuh. Tapi kalau tuan-tuan nak basuh kepala, basuh telinga, sah. Tapi yang basuh jangan sapu. Cumanya pakai spray boleh tak? Spray boleh, kena banyak lah sampai mengalir. Jangan spray sikit je. Spray sikit lepas tu lap. Tak boleh. Dia mesti spray banyak sampai mengalir air tu. Mengalir. Spray banyak sikit. Kita ambil sembahyang, orang sakit kan, minta kod nantilah kita akan datang sakit. Kalau nak suruh anak ambil sembahyang, spray boleh. Tak pun kita dalam hospital kan payah nak pergi, standby ayak spray. Kita spray tuan, spray sampai mengalir tuan. Spray mengalir, kita pun baru lap, bagi rata kan. Faham tu? Jangan spray sikit lap, tak boleh. Tangan pun sama, spray sampai kita nampak mengalir air tu, barulah kita ratakan dia. Boleh tak? Tapi kalau kepala tak apa, tuan spray kat tangan, sapu. Boleh tak? Spray tangan, sapu. Muka yang lain tak boleh, kepala je dan telinga. Faham tak? Baik. Sebab kadang-kadang saya tengok ada orang yang dia ambil sembahyang dengan spray, dia sapu tuan-tuan, tak sah. Maksud dia air tu sikit sangat, dia spray sikit je, lepas tu dia tak boleh, kena banyak bagi ada mengalir air tu. Tu dia kata mengalirkan air. Sama mandi wajib semua kena mengalirkan air. Telinga ke, kepala ke, bila mandi wajib semua kena alirkan air. Macam kita mandi tu kan, air mengalir, macam tu baik. Dan disyaratkan pula dengan air yang mutlak. Jangan mengubahkan dia akan ubah yang banyak oleh campuran yang suci yang terkaya air daripadanya. Ni bahasa lama. Terkaya air daripadanya ni apa benda? Ni bahasa dulu tuan-tuan. Pertama kena guna air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak lawan dia air muqayyad. Air mutlak maksud dia, mutlak itu maksud dia
pure. Pure. P-U-R-E. Pure. Maksud dia semata-mata air. Kalau kita tengok, kita kata air. Itulah air mutlak. Air semata-mata air. Contoh, ni tuan-tuan akan kata air. Betul tak? Tuan-tuan kata, tu air gau Ustaz. Okeylah, tak apa. Kita bulan cawan. Tuan-tuan tengok air. Tak kira lah dia gau ke, dia ayak jenama apa pun. Kita tuang lah ayak, kita kata dia ayak. Air muqayyad lain. Air muqayyad ni contoh apa? Teh. Kita tengok, oh ni teh. Yang tu tak boleh ambil air semayang. Itu air muqayyad. Kopi tak boleh, tapi suci kita boleh. Suci yang tak menyucikan. Air teh, air kopi, Nescafe, Neslo Ais, suci, tapi tak boleh ambil air semayang dengan dia. Tu air muqayyad. Air yang muqayyad ni apa? Air yang ada kaitan. Air teh, dia ada kaitan dia. Kaitan nama dia. Air apa? Minyak. Betul tak? Minyak lagi lah. Minyak terus kita tak panggil air lah. Segala air yang ada kaitan itu tak boleh. Air mani tak boleh. Boleh nak air yang ada kaitan tak boleh. Habis air mutlak dia ada 7. Air yang pure air dia ada 7. Air mutlak ni kata ulama, air yang kekal asal kejadiannya yang diciptakan oleh Allah. Tak kira lah air tu masin ataupun air tu tawar. Contoh air laut. Air laut boleh ambil semayang tak? Boleh. Walaupun kita boleh ambil semayang, rasa garam. Rasa garam melekat. Tak apa, itu semula jadi. Air yang semula jadi. Air mata air, dia ada 7 kan? Air perigi, air mata air, air apa? Air sungai, air laut, salji, air embun, air apa lagi? Air hujan. Itu pure air. Kalau dia berubah kerana semula jadi, dimaafkan. Contoh, dia bertakung lama dalam tanah, dia jadi bau, tak sedap. Tetap air mutlak. Kerana perubahan itu, kerana tanah tu tempat asal dia. Ataupun setengah tempat, air itu dekat dengan belerang. Dia jadi bau yang tak sedap, bau belerang. Tetap sah, pasal belerang tu semula jadi ada dalam bumi. Tuan-tuan bisa dengar, pergi tiup. Kat Kedah banyak dia buat yang ni apa? Korek dalam kan. Air apa? Boring Kelantan. Kedah dia tak panggil boring kan. Dia panggil apa? Tiup pun, tapi gali dalam lah. Alah, lepas tu dia bersedut. Ada setengahnya bau. Dia ada bau yang tak syok lah, bau dia. Tapi tak apa, tuan-tuan boleh. Sebab bau tu bau kerana tanah dalam tu. Boleh dah? Tanah asal di dalam. Ataupun kerana kiambang. Dia berubah kerana kiambang. Atau benda yang bukan kita buat. Terkaya di sini, maksudnya air yang tak ada kaitan dengan dia. Macam teh, kita yang bubuh. Ada air yang tidak terkaya. Maksudnya contoh air berubah kerana tanah tu tak apa. Sebab air tak boleh, air dia tak boleh lari pada tanah kalau duduk dalam tanah. Tuan-tuan pernah tengok air sungai masa tengah apa? Banjir kan? Air jadi keruh kan? Itu air mutlak. Sebab dia tak dapat lari pada tanah. Air tak terkaya pada tanah. Sebab air tak dapat lari daripada tanah. Dia duduk atas tanah. Faham no? Ataupun air yang ada kiambang kan? Dia tak kiambang tu kan? Air memang, air tu dia ada benda. Ataupun lumut kan, kita bila kocok lumut jadi apa? Air tetap juga apa? Tetap besar. Pasal lumut tu asal dia dalam tu. Cuma ulama bahas, kalau kita ada air dalam baldi, kita pibuh lumut. Itu baru dia hilang. Faham no? Nah itu baru hilang. Ni kalau asal dia, asal dalam kolah, asal dalam telaga, asal dalam ni, tak apa. Boleh no? Isu ini tuan-tuan. Masa apa? Tu yang dekat Ihya tu. Apa benda tu? Loji. Dia cuci dia punya apa? Tangki. Apa jadi kat ayak kita? Oh, bukan aku, kakak tu. Dengan bau lagi tu. Dengan baunya. Dah tu lama pula tu. Cara nak hilangkan jangan buka. Itu ya, biar orang lain buka. Itu ya. Kita jangan buka, biar orang lain buka. Nanti bersih lah. Kita selamat. Betul tak tuan-tuan? Itu ya cara dia. Tapi bila tahu nak tunggu. Betul tak? Semua pakat tak buka. Baik. Macam mana nak buat tu? Dan tuan-tuan tahu dia keruh tu bahaya juga. Kalau tuan-tuan jenis pilih yang jenis apa? Yang kita apa? Tolak air buka. Bukan jenis pulas tu kan. Jenis tolak-tolak. Kalau masuk dia punya apa? Karat tu lama-lama nanti itu yang bila kita tutup. Ayak nak meleleh juga. Karat tu masuk celah-celah dia punya pintu tu kan. Tu kena tukar dia punya tu. Tak apalah tuan-tuan. Boleh ambil semayang ke tak boleh? Ataupun macam di apa? Biasanya di Kelantan lah orang sebut kan. Kelantan tu pipe dia lama. Kena tukar tuan-tuan.
Kalau dapat banyak bantuan kerajaan pusat boleh dah tukar. Sebab kos dia mahal, bilion tuan-tuan. Nah, ataupun dapat royalty minyak ke. Dia pipe tu nak tukar 80 bilion kot. Kalau tukar lah pipe besi yang lama tu tukar pada PVC, hilang masalah tu. Sebab kita tahu Kelantan lama dah hak dia tak dapat kan, dia punya royalty dia kan. Baik, jadi tuan-tuan, tapi tuan-tuan tengok Sabah Sarawak dapat minyak, betul tak? Dia pun uruskan minyak. Harap-harap Kelantan dan Terengganu macam itulah tuan-tuan. Sebab kebanyakannya orang Islam di sana kan. Baik. Jadi bukan kebanyakan, boleh kata majoriti lah, betul tak kan? Majoriti lah orang Islam di situ. Nak dibanding dengan Sabah Sarawak tak ramai sangat Islam lah. Jadi tuan-tuan, macam mana boleh ambil sembahyang ke tak boleh? Saya dulu saya fikir sebab saya belajar di Kelantan. Kerak lah tuan-tuan, ayak dia macam apa? Ayak dia macam keruh. Kita pun sama. Boleh ambil sembahyang ke tak boleh? Kod nak mandi wajib. Boleh tak mandi wajib dengan dia? Boleh tak ambil sembahyang dengan dia? Macam mana? Tanya imam. Ke tayamum tuan-tuan? Tayamum. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab karat tu dia tak berpadu dengan air tu. Kalau tuan-tuan tapis, hilang karat tu. Betul tak? Ataupun ayat karat tu tuan-tuan bubuh dalam baldi, tuan-tuan biar karat tu mendap ke bawah. Makna dia karat tu dia tak dia tak berpadu dengan air tu. Dia hanya berkeladak air tuan-tuan. Sebab tu kat mana walaupun karat, kalau kita tapis dengan penapis kowe ke apa ke, dia jadi jernih balik. Tapi kalau ayat teh tak boleh. Gula garam tak boleh. Ayat gula, ayat garam. Yang tu tuan-tuan tapis dengan ayat kowe pun dia manis juga tuan-tuan. Itu yang boleh tapis dia buah pinggang ni. Buah pinggang yang boleh tapis tuan. Kalau ayat teh tu tak boleh tapis. Sebab tu ayat teh, ayat garam apa tak boleh. Tak boleh ambil sembahyang. Ini kalau kita yang bubuh nah. Ni ayat ni ayat mineral semuanya air mutlak nah. Ni air mineral. Tuan-tuan beli air mineral semua air mutlak sebab dia terus masuk. Semua masuk daripada air bukit, ada air yang dirawat. Ni semua air mutlak. Kalau tuan-tuan ambil air ni buah cawan, tuan-tuan tambah garam. Bila masinnya dia air mustakmal. Habis tu air laut semula jadi. Faham tak? Semula jadi. Itu saya kata air mutlak tu air apa? Air yang kekal asal kejadiannya. Boleh tak? Air yang kekal asal kejadian. Yang 7 saya sebut tadi tu. Walaupun berubah secara semula jadi, dianggap mutlak juga. Boleh no? Macam air sungai itulah, air sungai ke air apa ke. Jadi yang kalau pilih tu keruh, karat, boleh ambil air sembahyang. Boleh no? Kemudian dan jangan mengubahkan, disebut jangan mengubahkan dia dengan air, dengan akan ubah yang banyak oleh campuran yang suci yang terkaya air daripadanya. Yang terkaya ni air tak ada kaitan dengan dia. Macam teh, kopi kita yang pi bubuh. Itu terkaya, air tak perlukan dia. Kita yang pi bubuh. Ada tak benda yang air tak dapat elak? Macam saya kata tadi lah. Tanah kalau duduk dalam belerang, semula jadi itu kan. Ataupun apa, lumut, itu air tak terkaya pada dia. Maksudnya benda tu semula jadi ada setengah pada setengah air. Yang tu tak apa. Kalau menyebabkan berubahnya air, tetap air itu mutlak. Faham tak? Terkaya itu air tak berhajat pada dia. Tak terkaya tu semula jadi air ada dengan dia kan, tanah dan sebagainya. Bersalahan ubah yang banyak dengan tiada terkaya air daripadanya seperti lain ni. Bersalahan ubah yang banyak dengan tiada terkaya. Tiada terkaya dia sambung dah. Tiada terkaya maknanya dia apa? Air itu memang dah secara semula jadi berada padanya. Contoh dia apa? Seperti lumut. Lumut dalam parit kan. Tuan-tuan ke tanam, siapa tanam lumut dalam parit? Ada siapa ke tanam? Tanam lumut sat depan rumah. Lumut memang ada dalam parit. Kalau disebabkan lumut berubah air, tak apa, air tetap mutlak. Nah, air itu memang air secara semula jadi dia ada. Dan kiambang dan artal, batu kiwi. Ni tanah kalau dalam apa telaga lah ataupun belerang, tak apa. Berubah walaupun perubahan dia banyak berubah banyak. Tapi benda itu benda semula jadi yang berada dengan air, maka tetap air itu air mutlak. Faham tak? Ni yang tak boleh apa? Berubah pasal kita bubuh kopi. Tak boleh lah. Kita bubuh teh, kita bubuh gula, garam, tak boleh lah. Kita buah apa? Ros, tak boleh lah. Hilang dia punya air mutlak dia tu.
Dan demikian lagi dimaafkan ubah yang banyak dengan mujawir. Dimaafkan. Diubah dengan mujawir seperti ditaruh gaharu di dalamnya. Ni bila kita buang gaharu? Mandi mayat. Pasal tak? Ada orang buang gaharu tak? Dalam air. Air tu kekal mutlak. Sebab itu daripada zaman Nabi tuan-tuan, memang bila bagi mandi jenazah memang ada buang gaharu. Jadi air yang dicampur gaharu jadi wangi sikit tu dimaafkan. Walaupun bukan asal dia, dimaafkan kerana nak mewangikan dia. Gaharu. Kemudian atau tarawuh, seperti berbau dengan sebab berhampiran. Tarawuh ni kerana berhampiran dia berubah bau. Contohnya, dia bagi contoh, seperti air yang tertukup atau ada hampir bangkai. Makna dia air tu, ada air, contohnya lah, ada air dalam baldi, tepi baldi tu ada bangkai kucing, sampai air itu macam bau bangkai, dimaafkan. Sebab bukan bercampur pun, tapi bau dia tu macam terkena tu, terlekat, tak apa. Yang penting jangan bangkai tu duduk dalam tu. Boleh no? Air tu dekat dengan apa-apa berubah bau. Selagi mana dia tak kena bangkai tu, air tetap suci. Bau tu hanya apa? Efek kerana berhampiran sahaja. Kemudian dan jika berubah yang banyak, yang mukhalid, yang suci sekira-kira hilang nama air mutlak, tiada menyucikan, hanya suci darinya. Mukhalid ni kalau dia campur sesuatu yang hilang sifat dia. Contoh dia apa? Kopi lah saya kata tadi. Kopi, gula, garam, ros. Kalau masuk sikit, tak berubah bau, warna dan rasa, air tetap mutlak. Faham tak? Air kita dalam baldi jatuh apa? Satu titik ros, air garam, tapi nampak tak berubah. Air itu tetap mutlak. Boleh tuan-tuan? Tetap mutlak. Cuma sama juga kalau apa? Masuk air mawar sikit. Kita ada satu baldi air mutlak, jatuh setitik air melo dalam tu, air melo jatuh sikit, tapi tak berubah warna dia, dia kekal air mutlak. Faham tak? Habis tu ada orang kata ambil ismayang merecik, itu sebenarnya kena perbetulkan. Kan ingat orang dulu sebut kan, kalau ayat dalam baldi mutlak, kita ambil ismayang merecik masuk sikit jadi mutlak. Sebenarnya itu adalah satu salah faham tuan-tuan. Tidak ada dalam kitab macam tu. Faham tak? Itu satu salah faham. Air mustakmal, dia tidak akan menjadikan air bekas tu jadi mustakmal. Tak akan jadi. Para sahabat Nabi, dia ambil ismayang tu dengan cawan, dengan mangkuk kecil, tapi bila mandi guna bekas besar. Memang bila mandi tu memang dia akan merecik sikit. Merecik tu dia tidak menyebabkan air tu menjadi mustakmal. Yang tak bolehnya macam ni, kita ada air dalam baldi. Tuan-tuan tahu, kalau 2 kolah tak ada masalah. 2 kolah. Saya dengar 2 kolah. Air kolah besar. Maknanya dia kita boleh ambil ismayang terus, boleh mandi terus. Batuk sat tuan-tuan tu. Boleh tu. Besar mana air 2 kolah ni? Besar kolah masjid ni. Macam mana kita nak buat kat rumah kita besar ni, besar sangat. Kadar dia bukan besar sangat tuan-tuan. Kecil je sebenarnya. Dia dalam, ada yang kata 200 liter. Ada yang kata 216 liter. Ada yang kata 230 liter. Ada yang kata, yang paling banyak kata 270 liter. Bekas besar mana bekas yang kita nak kata air mutlak tu? Yang kita kalau ambil ismayang, jatuh balik dalam tu, dia kekal mutlak. Panjang ya dalam kitab fiqh manhaji. Ini kitab fiqh moden tuan-tuan, mazhab Syafi'i. Senang, dia kira guna kiraan moden. Ni kita panggil apa? Hasta. Hasta dia kira 1 hasta suku. 1 hasta 1/4. 1/4 hasta. Faham no? 1 hasta tambah lagi suku hasta. Boleh tak? Lebih kurang 1 hasta ni tuan-tuan, agak-agak berapa? Kalau kiraan moden, orang kata 1 hasta kan. Kiraan moden 1 hasta sebab tangan tak sama. Tapi kiraan standard 1 hasta adalah 45 cm. Dia kata 1 hasta suku.
Lebih kurang dalam 56 cm. Jadi dalam kitab fiqh manhaji dia sebut 60 cm kita ambil jalan selamat. Dia kalau kita ada satu apa, kalau tuan-tuan nak buat apa panggil? Kolah kat rumah. Tuan-tuan buat dia punya apa? Dia punya tu lebar dan panjang dia. Inilah. Ini apa? Ni lebar, ni panjang. Mana dia sama tu tuan? Lebar, panjang 3 lah. Macam ni kan, segi 4. Segi 4 ni, yang ni 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm. Faham? Dalam dia pun 60 cm. Dalam dia tu. Itulah 2 hasta. Itulah 2 kolah. Boleh lah? Tak banyak pun, sikit je. Yang ni lebih dah ni. Lebih dah, ni dah lebih. Ni, ni. Kalau besar ni pun kat rumah tuan-tuan, dah 2 kolah dah pun. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Kita ingat 2 kolah macam kolah masjid. Bila tahun kita nak buat besar macam tu kat rumah? Nanti anak kita terjun tuan-tuan macam mana? Saya risau. Bukan dia besar pun. Tapi janganlah tuan-tuan buat cukup-cukup. Nanti tuan-tuan ambil secebok, hilang 2 kolah dia. Tuan-tuan faham tu? Buatlah lebih. Ni tuan-tuan buat cukup-cukup. 60, dalam 60. Tuan-tuan pergi cedok sekali, hilang dah dia tuan-tuan punya air mutlak. Air 2 kolah dah hilang. Tapi air dia tuan-tuan, katakanlah, contohnya lah, kita punya, katakanlah kita ada apa, kolah kita kecil, masuk tik cicak, dia jadi najis kan? Tuan-tuan tambah air bagi jadi 2 kolah. Kalau bekas tu 2 kolah, faham tak? Kita ada bekas kita cukup-cukup ya. Masuk najis jadi najis. Tuan-tuan tambah air bagi penuh balik, dia jadi bersih balik. Faham? Nah, macam tu. Baldi tak boleh, baldi tak cukup. Betul tak? Baldi masuk tik cicak, tambah air tak boleh. Baldi tu halui. Tuan-tuan kena buang lah. Masuk najis dia jadi najis, yang mutanajis. Faham tak? Okey, saya bagi contoh. Itu bekas 2 kolah kan, kalau tuan-tuan nak buat lah. Tapi janganlah buat cukup, buatlah lebih. Besar ni mungkin lah, betul tuan-tuan. Agak-agak yang kita ada kat rumah tu kan, agak ton drum lebih ya tuan-tuan, lebih. Oh lebih dah, ton drum berapa liter? Betul tak tuan-tuan? Ton drum berapa liter? Kalau nak kira liter lagi senang. Liter 200, paling banyak 270. Tapi ada ulama kata 216 memadai dah. Ada yang kata 197 liter pun ada. Tak sampai 200 liter pun ada, banyak pandangan. Tapi pandangan yang tengah-tengah 230 liter. Sikit je tuan-tuan. Saya kat rumah saya, alat bungsu tu, saya ada apa, tong hitam tu, 1000 liter. 1000 liter tu, kecil je tuan, 1000 liter. Tuan-tuan punya ni berapa ribu liter ni? Ni 2000, 3000 saya tak tahu. Banyak ni, besar. Rumah saya besar tu ya tuan-tuan. Bukan tinggi pun, saya tinggi lagi, tak bawah. 1000 liter. Ini bahagi tuan, bahagi 4. Sikit je. Tapi buatlah lebih no, jangan buat kurang pula. Nah. Baik tuan-tuan, saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kita ada bekas, katakan baldi lah. Kita bubuh air dalam tu, kita tutup. Kalau tak ada air kita nak guna. Bila tuan-tuan ambil air semayang, merecik sikit, merecik masuk. Air tu kekal mutlak tuan-tuan. Boleh kekal mutlak. Yang tak bolehnya bekas kecil masuk najis, dia jadi mutanajis. Satu lagi yang tak boleh macam ni. Kita ada air 1 baldi. Kita ambil air semayang, kita pergi celup tangan, habis. Faham tu? Tapi masa tuan-tuan celup tu nak basuh muka tak apa. Masa tuan-tuan nak basuh tangan, tuan-tuan pergi celup, tangan tuan-tuan tengah berhadas, betul tak? Tuan-tuan celup tangan nak basuh tangan, semua jadi mustakmal. Boleh lah. Habis tu macam mana nak buat? Dia ada dalil dia. Yang pertama, air mustakmal ni bersih. Betul tak? Air yang dah kita guna, air yang kita dah guna ambil air semayang, basuhan yang pertama dah. Kalau kita ambil air kita basuh tangan, bukan nak ambil air semayang, kita saja bagi sejuk tangan, air yang jatuh tu dia kekal mutlak. Dia bukan mustakmal. Mustakmal ni yang digunakan untuk mengangkat hadas ataupun yang membersihkan najis. Faham tak? Sebab tu kalau tuan-tuan ambil semayang, tuan-tuan ambil semayang, basuhan yang pertama yang jadi mustakmal. Basuhan kedua dan ketiga dia tak jadi mustakmal. Dia kekal mutlak. Sebab yang pertama yang mengangkat hadas, 2 dan 3 sunat. Faham tak? Baik. Habis tu macam mana kita nak ambil air tuan-tuan? Kita tadi saya sebut basuh muka kan. Kita nak basuh tangan macam mana? Tuan-tuan boleh celup tangan tapi dengan niat mencebok. Niat mencebok. Dia guna niat.
Maknanya tuan-tuan nak basuh tangan, tuan-tuan celup tangan dalam baldi kecil tu, niat cebok. Ada niat cebok. Niat cebok lah. Tuan-tuan pun nak cebok. Cebok banyak kali celup pun tak apa. Nanti nak basuh tangan kiri pula guna tangan kanan pula. Tapi jangan tangan yang tuan-tuan nak basuh tu tangan kanan. Lepas tu tuan-tuan niat cebok. Mana boleh tangan kanan yang nak basuh. Faham maksud saya? Ni cerita lah tuan-tuan, mana takut tak ada ayat nanti. Boleh lah. Cumanya tuan-tuan ulama bahas. Saya tengok dalam kitab Kifayatul Akhyar ada sebut. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dia kata yang boleh air mustakmal masuk ni kalau berubah air tu. Sama saja dia kata. Kalau hinggakan kata Syekh Taqiyuddin As-Subki, katakan ada air mawar. Air mawar tu dia dah hilang dah bau, warna dan rasa. Kita bubuh dalam air mutlak, tak nampak beza. Air tu tetap mutlak. Faham tak? Ada setengah ulama dia kiaskan macam ni. Ni yang dalam sikit lah. Dia bahaskan. Okey, air mutlak dalam baldi. Tuan-tuan faham tak saya cakap ni tuan-tuan? Faham ke tak? Faham tak apa. Takut saya cerita seorang-seorang. Air dalam baldi masuk air mutlak. Ada ulama kata boleh berubah, boleh jadi mustakmal, tapi dengan syarat kalau berubah air tu. Tapi masalahnya macam mana kita nak tahu berubah? Yang dalam baldi tu air, lepas kita basuh pun dia jadi air juga masuk. Lainlah kita basuh jadi air kopi tuan-tuan. Tuan-tuan faham maksud saya? Basuh air juga, macam mana kita nak beza? Kata ulama ni tuan-tuan dengar. Pandangan ni tak wajib tuan-tuan pegang pun. Ni ada satu pandangan yang lain. Pandangan yang lebih detail sikit lah. Dia kata kita kiaskan dengan benda yang boleh mengubah air. Kiaskan. Kalau benda tu masuk, banyak tu berubah. Habis tu benda apa? Nila ke? Nila kuat sangat. Kiaskan dengan benda yang sederhana. Benda yang sederhana yang boleh mengubah. Kalau warna, kita kiaskan dengan perahan buah. Perahan buah, tak kira lah buah, kan buah warna kan tak kuat. Warna apa buah apa-apalah. Perahan buah tu agak-agak kalau banyak mana masuk dalam baldi tu, nampak warna dia berubah. Payah tuan-tuan. Susah. Kecuali tuan-tuan tuang satu jang lah kot. Air perahan buah. Kalau warna, kalau rasa seperti mana buah delima. Berapa biji buah delima tuan-tuan nak bubuh ayat tu rasa delima tuan-tuan. Buah delima. Kalau bau, nak kias dengan bau apa? Bau kemian. Banyak mana tuan-tuan nak bubuh dalam air tu kemian sampai bau kemian. Susah agak tuan-tuan. Tapi pendek kata ulama sebut, katakanlah kita tak fikir macam tu pun, kita anggap mutlak kot. Dia anggap mutlak kerana asal dia mutlak. Boleh lah. Katakan ada orang tu dia agak mutlak ni, sikit-sikit je masuk ni, air tu dia anggap mutlak. Faham tak? Yang tak bolehnya apa? Nak basuh tangan, pi celup, habis. Faham tak? Nak basuh tangan, lain kali celup dengan niat celup tangan kiri lah, niat cebok. Niat cebok. Nak basuh muka boleh celup dalam tu, boleh. Tapi celup tangan dengan niat cebok. Tapi kalau nak, kan sebelum ambil ismayang kan kita sunat basuh tangan kan, celup dalam tu tak apa, sebab basuhan sunat dia tidak menyebabkan air menjadi mustakmal. Faham tak? Kita celup dalam tu, dalam baldi tu yang air mutlak, kita basuh tangan kita 3 kali, itu tak jadi mustakmal, pasal itu adalah basuhan sunat. Kecuali bangun tidur jangan buat macam tu. Takut tangan malam-malam duk pergi merayap kelin, tidak kan, garu sana garu sini, masuk dalam seluar. Tu kita pergi celup. Ada hadis yang tak bagi celup tangan lah. Lepas bangun tidur jangan kita selum, ni makruh. Bangun tidur jangan pergi tangan kita pergi masuk dalam air. Kecuali kalau lebih 2 kolah. Zaman Nabi mana ada 2 kolah, banyaknya bekas-bekas kecil tu. Kebanyakan air zaman Nabi dalam bekas-bekas kecil. Sebab tu kalau baru lepas mandi kita kena apa? Guna cebok. Guna cebok supaya jangan mengotorkan air dalam tu lah. Ya, tangan kita malam-malam aina baitat yadah, Nabi sebut. Kita tak tahu tangan kita malam tadi pergi mana, dia merayap pergi mana. Tuan-tuan faham kot noh? Boleh tangkap okey lah tu. Baik, sebelum saya lupa, apa dalil air mutlak? Pertama, air mustakmal. Air mustakmal ni bersih. Kita dah ambil air semayang, basuhan yang pertama dia jadi mustakmal kan. Air tu bersih, boleh digunakan lagi. Air itu bersih, tapi tak boleh kita nak guna untuk wuduk yang kedua. Boleh lah. Air itu dah jadi air mustakmal. Apa dalil dia bersih? Ada dalil daripada apa?
sahabat Nabi nama dia Jabir bin Abdullah, dia sebut jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Satu hari Rasulullah jumpa Nabi SAW, melawat dia sedang sakit. Nabi datang ziarah Jabir bin Abdullah yang sedang sakit. Wa ana maridun la aqil, aku sakit sampai aku tak sedap. Fa fatawaddaa, Nabi tengok Jabir bin Abdullah sakit sampai Jabir tak sedap, Nabi ambil ismayang. Nabi ambil ismayang, air ismayang lebihan tu, kan ambil ismayang kan jatuh kan, lebihan wuduk tu. Fasabba alayya min wudu'i, Nabi ambil lebihan air ismayang Nabi tu, Nabi siram atas dia, dia pun sembuh. Itu menunjukkan air mustakmal bersih. Kalau tak bersih mana boleh tuan-tuan minum air kopi. Air kopi kan mustakmal, tak mustakmal tu dah guna lah, muqayyad dah tuan-tuan, kita dah bubur dia hilang lah mutlak. Baik, mustakmal maksudnya yang telah digunakan, boleh dah, dia bersih. Yang kedua, apa dalil yang menunjukkan kita tak boleh celup tangan kita dalam air mustakmal, tak boleh terjun? Ada hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Dia sebut Nabi SAW bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah salah seorang daripada kamu mandi, terjun dalam air yang air yang tak bergerak sedangkan dia berjunub. Maksudnya air ni air yang tak cukup 2 kolah. Air yang cukup 2 kolah tak apa. Air yang cukup 2 kolah tak apa, tapi kotor lah tuan-tuan. Jangan terjun dalam kolam masjid ni. Tak bagus lah. Orang nak ambil sembahyang nanti nak kumuk apa semua. Tapi air tu tak kotor lah, selagi tak berubah bau, warna dan rasa. Jadi dia apa? Jangan mandi terjun tu. Lepas tu sahabat tanya, kaifa yaf'al ya Abu Hurairah, macam mana nak buat? Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, tanawuluhu tanawulan, ambil sikit-sikit, ambil satu persatu. Boleh lah. Merecik tak apa, saya sebut merecik tak apa, tapi jangan pi terjun dalam tu. Boleh lah. Mandi wajib lagi lah, jangan pi selup tangan dalam tu. Pasal apa? Seluruh anggota kita berhadas. Mandi wajib, seluruh anggota kita ni berhadas. Yang ada satu baldi, kita pi celup tangan dalam tu, habis semua jadi mustakmal. Kecuali dengan niat apa? Niat cebok. Dia ada niat cebok, tak apa. Dalam kitab-kitab dia ada sebut tuan-tuan. Baik. Demikian lagi tiada dapat menyucikan air yang mustakmal yang sudah terpakai pada fardu. Dia sebut fardu nah. Basuhan yang pertama, basuhan yang kedua dan yang ketiga, tidak, air itu tak jadi mustakmal bila dia turun. Basuhan yang mengangkat hadas. Faham no? Termasuk juga kita menyucikan najis. Kan ada najis kat baju kita kan, kita cuci. Air yang keluar tu, kalau warna dia macam warna najis, air itu najis. Tapi bila kita basuh, air dia dah hilang dah warna najis, air itu mustakmal. Kemudian kita siram lagi atas dia, air itu turun, air itu mutlak. Bila dah hilang lagi, dah hilang najis. Baju kita ni tak ada najis, kita pergi bilah, air yang jatuh tu tetap juga mutlak. Pasal dia lalu saja di baju kita, kecuali pada baju kita ada najis. Faham no? Macam kita basuh baju lah, tentang basuh pakai tangan ke mesin. Dulu ada ustaz kata tak sah dan sebagainya kan. Mesin macam ni, basuh baju dengan mesin jadi tak sah ni bila kita tak bilas. Ataupun cara basuh tu, kalau tuan-tuan isi ayak dulu, tuan-tuan buah ayak, lepas tu tuan bubur baju yang ada yang kena air kencing. Kok seluar kita kata percik kencing, kita pergi bubur air, ada kita bubur baju dalam tu, seluruh tu jadi najis. Sebab najis masuk dalam air. Tapi kalau kita bubur baju dulu, air masuk atas dia, air itu jadi mustakmal. Faham? Tapi selagi air itu ada di situ, air itu mutlak. Faham? Nanti bila kita buang, baru jadi mustakmal. Kecuali kita pergi buah sabun lah. Buah sabun dia jadi air muqayyad lah, dia bukan mutlak lah. Sebab tu bila kita basuh baju, ada bilas ke tak bilas? Bilas. Sebab tu mesin basuh memang bersih, terutama hak auto tu kan. Tuan-tuan tengok mesin auto tu, dia nanti dia bilas macam mana. Masa dia pusing tu, dia siram ayak. Masa dia pusing tu, dia siram ayak atas dia. Sebab orang barat ni buat sebab nak bagi hilang sabun. Pasal apa nak bagi hilang sabun? Tuan-tuan cuba basuh baju, buah sabun, lepas tu tuan-tuan tak bilas, reput baju kita tuan-tuan, reput.
Saya pernah dulu waktu kecil dulu saya sekolah rendah dulu baju basuh sendiri lah. Mak suruh basuh lah. Sekolah rendah basuh baju sendiri lah. Saya nak bagi wangi sikit, saya basuh baju boh apa? Boh sabun tak bilas bagi wangi. Memang wangi, tapi reput tuan-tuan baju. Reput seluar. Lari-lari koyak seluar tuan-tuan. Tu mesin orang barat buat. Dia orang tak kira lah orang Jepun ke orang. Dia buat tu dia nak siram air tu dia nak hilangkan sabun. Sesuai dengan kita dalam agama, bila dia buat macam tu, air tu dia bilas, betul tak? Dia lalu. Boleh tak? Jangan buat macam tu lah. Pergi bubuh ayak dulu, bubuh baju, habis najis semua. Betul tak? Lepas tu kita duduk tekan dia. Lepas tu nanti kita bubuh lagi ayak yang lain pula, kita pergi bubuh baju dalam tu. Najis ya tuan-tuan. Dia kena bubuh baju dulu, bubuh ayak. Kalau bubuh ayak, bubuh baju, kena bilas nanti. Kena bilas nah. Faham tak no? Kena bilas lain. Bilas macam mana? Baju ayak lalu. Betul tak? Ayak masuk. Bukan buh ayak, buh baju dalam tu. Baju masuk atas ayak. Baik. Demikian lagi tidak dapat menyucikan air yang mustakmal yang sudah terpakai pada fardu jika tiada sampai 2 kolah. 2 kolah berapa? Ada ulama kata 197 liter. Ada kata 216 liter. Ada yang kata 230 liter. Yang paling banyak kata 270 liter. Tuan-tuan, walaupun 270 liter tak banyak mana pun. Tak banyak mana pun. Tuan-tuan boleh pegang yang tengah-tengah 230 liter. Dan tuan-tuan juga boleh pegang pandangan yang mengatakan 216 liter. Boleh. Yang nak selamat kita pegang 216 lah. 216 liter. Nak lagi bagus 270 liter. Boleh lah. Itulah anggaran dia. Kalau ada ustaz kata 270 liter, ya betul. Itu disebut oleh Dr. Wabah Zuhaili. 230 betul, 216 betul. Kalau nak ikut bekas macam saya bagi tadi tu lah, boleh lah. Rumah tuan-tuan macam mana agak? Tuan-tuan punya telaga cukup dua kolah ke tak cukup? Ke tak ada? Apa? Oh, politer bukan. Dalam bilik ayak tak ada apa? Kolah tak ada. Oh, tak ada kolah, tak buat kolah punya air takung tak ada no. Untuk mandian. Saya tak buat, takut anak jatuh tuan-tuan. Anak duduk kecil ni tak berani tunggu anak besar sikit lah. Pasal kita risau banyak kat cerita kan anak terjun dalam tu. Jadi baby besar sikit lah, dah besar sikit baru saya nak buat kolah lah tuan-tuan. Saya semua ayak pakai atas ayak apa? Buat ayak pencut lah tuan-tuan. Agak-agak mana tuan-tuan agak-agak lah. Mana jimat ayak? Kita buat kolah macam ni kat rumah ke, mandi cebok, ataupun kita mandi ayak pancut atas. Ia pancut jimat lagi. Saya duk ingat dulu dalam tu jimat, tak jimat rupanya. Rumah mak saya, ayah saya dia pakai. Sebab bila kolah kita bau banyak tu. Kadang-kadang mandi pula bukan kena ni, pergi belakang ayak ni. Belakang. Banyak tuan-tuan. Sebab tu bila pancut, dia lagi jimat rupanya. Dia berbanding dengan kita buat kolah. Pasal kolah maksudnya kita mandi tengok sampai tinggal separuh ayak. Betul tak? Dia tak berapa nak ekonomi, betul tak? Kalau nak mandi wajib kan, dah corah dah. Rasa macam tak kena ni, tu corah banyak kali. Habis ayak. Tapi kalau pancut senang. Kita nampak dia mengalir, betul tak? Kita lagi puas. Air pancut lebih jimat. Itu saya tengoklah. Kalau ada rumah ayah saya, kalau ramai balik pakai ayak telaga tu kan, ayak apa, buat ayak macam kolah ni kan, dia lagi ni lah, lagi kuat lah. Tu belum kira anak saudara terjun dalam tu lagi kan, buat swimming pool pula dalam tu. Baik, tak apa. Kemudian habis tuan-tuan, dan bersalam pula. Cukup pasal tuan-tuan, tak payah lebih-lebih. Saya nak balik Kedah. Saya daripada Kedah tuan-tuan, daripada Bandar Baru. Tadi pergi Kenduri tuan-tuan. Saya duk fikir nak mai tak mai, nak mai tak mai, mai lah sat tuan-tuan. Tapi nanti lepas mayang saya nak start balik terus ya. Boleh no. Esok kuliah pula dekat Selinsing tu, Masjid Amin. Nanti saya tak tahu, tak pergi dulu tuan-tuan. Pukul berapa nak bertolak pada Serdang tuan-tuan, nak sampai Masjid Amin tu. Tapi BPI dia pun buat iklan lah dalam ni. Kuliah usam-usam. Cik, ada kita dah dalam hati lah. Aku tak pergi tu ni. Baik, tak apa tuan-tuan. Cukup sekadar itu, saya minta maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an humma tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.